soft reminder untuk semua. Pastikan semua tolong offkan mic semasa sesi ini dijalankan, dan pastikan cikgu juga offkan video ataupun webcam semasa sesi ini dijalankan ya. Okey, jika ada pertanyaan boleh type di ruang chat room di sebelah kanan. Okey, ataupun semasa diberi peluang untuk sesi soal jawab, cikgu boleh klik pada button mic. Cikgu boleh onkan cikgunya mic dan cikgu boleh tanya soalan nanti ya. Tapi kita bagi dulu peluang kepada Cikgu Nur Helmi untuk berkongsi ya perjalanan beliau sebagai top 50 finalis Global Teacher Prize. Okey ya. Sekarang dah pukul 2.53 minit petang. Okey, dan saya nampak bilangan ahli kita semakin ramai ya yang dah join. Setakat sekarang dah 156. Jadi untuk sesi webinar ini maksimum kita boleh sampai lebih kurang dalam 250 orang. Jadi pastikan cikgu-cikgu yang berminat ya, minta semua tolong share kepada rakan-rakan kita supaya mereka pun boleh sertai webinar untuk petang ini. Dah 171. Sekarang ni kalau ikutkan tempat ni 176 76 orang. Okey, kita akan bermula tepat pukul 3 petang. Jadi saya rasa semua dah bersedia di hadapan laptop masing-masing dan juga handphone masing-masing. Okey, ikon yang kita perkenalkan ni tak asing lagi, saya rasa semua dah kenal ya, Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib. Ikon PK21 Malaysia. Yang tadi. Mohon semua attendee untuk mutekan mic ya.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang semua. Jadi saya rasa semua dah ready dengan laptop dan juga handphone masing-masing untuk kita bersama-sama mendengar perkongsian daripada Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib, finalis untuk Global Future Prize. Okey, sukacita saya ingin maklumkan, saya minta supaya semua tolong offkan mic masing-masing dan juga offkan video serta webcam semasa sesi webinar kita dijalankan. Dan jika cikgu ada nak tanya apa-apa soalan, boleh type di ruang chat room di sebelah kanan. Okey, dan kita akan bagi masa untuk Cikgu Nur Helmi untuk berkongsi. Kemudian kita akan buka sesi soal jawab. Semasa sesi soal jawab tu cikgu-cikgu yang tak boleh nak komen, tak apa, jangan risau, cikgu boleh onkan mic dan cikgu boleh tanya soalan. Okey, Cikgu Helmi dah ready belum? Sudah Cikgu Aman. Okey, dah ready ya? Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, kita memperkenalkan Adiwira kita, Adiwira PAK 21 dan terbaru ini telah mendapat top 50 finalis Global Teacher Prize. Tahniah Cikgu Helmi ya. Terima kasih Cikgu Aman. Okey, jadi saya rasa kita teruskan dengan sesi perkongsian daripada Cikgu Helmi. Jadi saya tutup mic dan juga okay, Cikgu Helmi boleh share screen ya. Satu jalan okey. Dah boleh Cikgu Aman? Okey, dah boleh. So, okey. So, Assalamualaikum, salam sejahtera dan Hello. Cikgu Helmi. Cikgu Helmi punya suara tak ada Cikgu Helmi. Sangkut. Video sangkut. Ada video. Mana video semua orang? Okey, minta semua tolong offkan video dan juga mic masing-masing. Kita bagi laluan kepada Cikgu Helmi dulu untuk sesi pada petang ini. Minta peserta offkan video dan juga mic ya. Cikgu Helmi tak dengar suara Helmi. Cikgu Helmi, okey tak? Sorry Cikgu Helmi dia ada masalah lain sikit. Jadi kita tengah tunggu dia buat semula ulang semula sesi ni. Cikgu Helmi okey tak Cikgu Helmi? Cikgu Helmi? Okey tak?
Okey, kita ada sedikit masalah dengan Cikgu Helmi. Mungkin line tak berapa okey di sana. Jadi sementara kita tunggu, okey. Okey, boleh tengok ni dululah ya. Sementara kita menunggu Cikgu Helmi. Hello. Bang, masalah apa? Tak nampak pun. Try sekali lagi nak. Right. Hello. Okey, Cikgu Helmi. Okey. Boleh dengar? Boleh. Tolong share screen-nya. Okey. Share. Sorry Boleh nampak? Boleh nampak. Okey, suara boleh dengar Okey, suara clear. Okey, so ini sekolah saya lah. Kemudian lepas saya melanjutkan pelajaran ke IPG Pulau Pinang, saya dipostingkan ke Sibu Sarawak lah. Helmi, start daripada mula Helmi. Oh, sorry. Okey, so untuk petang ni saya akan cuba buat perkongsian tentang macam mana saya, orang kata apa, membina karier saya lah sebagai seorang guru daripada saya jadi guru yang di Sarawak tu. Lepas tu sampailah saya ke Kedah lah. Okay. Dan ini sekolah saya di Sarawak, SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Saya lebih kurang 8 tahun kat sini. Dan kat sini jugalah saya mula orang kata apa, jadi guru cemerlang. Yang mana sebenarnya saya tak ada pun ada hajat ke, bila nak jadi cikgu tu tak ada dalam fikiran pun nak menjadi seorang guru cemerlang ke apa ke, memang tak ada impian. Tapi disebabkan saya berada di sekolah ni yang pengetua cemerlang, jadi memang dia paksa lah semua guru-guru dia untuk mohon guru cemerlang. Jadi saya pun antara termasuk guru yang berada pada masa dia punya kepimpinan tu. Jadi secara tak langsung saya ambil cabaran tu dengan tujuan saya nak semak balik. Saya ni sebagai seorang guru, ada tak kualiti seperti yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan lah. Dan kemudian jadi benda yang pertama bila saya sampai kat Sarawak, sebab saya rasa saya ni asing lah kat Sarawak, sebab saya tak pernah sampai ke Sarawak, saya tak pernah ada saudara mara ataupun kawan yang daripada Sarawak. Jadi bila sampai tu 95% murid saya di sana tu berketurunan Iban. Jadi saya belajar satu benda barulah, iaitu macam mana saya nak get along dengan pelajar saya adalah dengan saya sendiri serap budaya dia orang lah. Itu yang saya nampak. So saya baiklah dengan pelajar. Saya bergaul dengan dia orang sampailah saya boleh bertutur bahasa Iban. Sebelum saya balik daripada Sarawak tu, saya boleh bertutur bahasa Iban. Sebab bila saya macam contoh, saya seorang guru yang aktif juga dengan softball, dengan Kadet Pertahanan Awam. Jadi bila saya nak buat apa-apa aktiviti, kalau saya gunakan bahasa Iban, memang dia lebih, orang kata apa, budak lebih cepat lah. Jadi saya membina hubungan dengan pelajar tu dengan cara orang kata apa, menjadi dia orang, cakap bahasa dia orang, orang kata. Jadi macam budak-budak sana lebih senang menerima saya lah. Okay. So termasuk juga saya selalu berkunjung anak murid saya di rumah panjang dia orang. So program yang ziarah Cakna tu yang kita dah start daripada tahun lepas tu, sebenarnya saya dah buat masa saya dekat Sarawak lagi, yang mana memang saya sangat setuju lah. Secara tak langsung tu memang pelajar-pelajar bila kita pergi tengok dia kat rumah, apa yang berlaku, macam mana dia duduk, macam mana dia belajar, macam mana dia menjalani kehidupan, secara automatik tu pelajar tu akan rasa lagi dekat dengan cikgu. Dia akan rasa macam
something yang different tentang kita dengan guru-guru lain. So ni antara family yang saya baik lah sepanjang saya duduk di Rumah Panjang. Dan selalu juga saya kata saya punya pengalaman di Sarawak tu saya rasa anugerah saya yang terbaik. Saya dapat 8 tahun kat sana. Dan inilah anak-anak murid saya yang diorang belajar dengan saya daripada tingkatan 1. Belajar daripada tingkatan 1. Lepas tu gambar ni masa gambar convocation dia orang. Convocation masa dia orang sebab dia orang pindah tingkatan 4 5 tu dia orang pindah ke MRTM Mekah di Sarawak. Jadi saya rasa macam nak buat surprise lah. Sebenarnya dia orang bagi tahu, dia orang ajak saya, cikgu jomlah pergi tengok kita orang convo, kita orang nak cikgu ada. Tapi saya cakap saya tak dapat attend. Tapi sebenarnya saya pergi buat surprise kat dia orang lah dan memang seronok lah. Dan salah seorang pelajar tu kalau cikgu nampak pelajar yang paling kanan sekali tu, dia ada pakai selendang sebab dia dapat pelajar terbaik, anugerah pelajar terbaik untuk co-curriculum. Dan saya paling bangga sekali sebab orang yang teman dia kat atas tu Cikgu Helmi tak dengar suara. Helmi, tak dengar suara lah Helmi. Hunter off mic tu, hunter off mic. Helmi klik pada ikon mic Helmi. Helmi kena pergi ke Teams, dekat situ ada boleh tak? mic. Boleh dengar? Boleh. Okay, sorry. Aduh, newbie betul. Okay, so bila saya duduk dekat Sarawak tu, budak-budak ni lah yang jadi orang kata apa, saya punya sumber inspirasi saya. Sampailah sebelum saya balik daripada Sarawak tu, ada family yang hadiahkan saya lah baju burung, parang ilang ni, barang-barang tradisional Iban lah, yang saya rasa orang kata apa, touching lah sebab yang baju burung tu sebenarnya nenek budak tu yang anyam sendiri, handmade, lepas tu dia bagi kat saya. Dan bukannya orang kata apa, macam bukan senang lah kita nak buat dan kita bagi lagi-lagi benda-benda yang bersifat tradisional kan. Maksudnya macam dia menerima lah, dia orang yang menerima lah saya kat sana. Okay. Dan untuk saya sendiri, saya nampak dalam saya membina orang kata apa, career saya sebagai seorang cikgu ni, saya nampak ada 4 fasa lah saya boleh bahagikan. Okay. Yang pertama, daripada segi pengalaman, saya nampak fasa ni maksudnya saya bagi, sekarang saya dah 14 tahun mengajar. Okay, 14 tahun mengajar. Tapi saya bahagikan 14 tu saya nampak macam mana saya nak, orang kata apa, nak jadi guru yang lebih baik, nak jadi pendidik yang lebih baik. So saya nampak ada beberapa fasa yang saya kena atasi sebelum saya boleh menjadi guru yang lebih baik. So fasa yang pertama adalah fasa pengalaman. Sebab bila kita mula baru mengajar, kita tak ada pengalaman, kita tak ada kepakaran. Jadi itu yang masa mula-mula saya gunakan konsep apa saja orang bagi kat saya masa tu semua saya cuba. So yang mana yang cikgu tengok kat slide sekarang ni, semua saya pernah buat. Saya pelajar matrikulasi dulu, saya tak pernah belajar pengajar am. Tapi tiba-tiba sampai ke sekolah tu, dia orang minta saya mengajar pengajar am sebab tak ada cikgu mengajar. So saya kata, okey tak apa, saya cuba sebab saya nak cari pengalaman. Sama juga bahasa Melayu, tiba-tiba saya option kimia. Tapi bila sampai tu dia kata, cikgu boleh tak ajar bahasa Melayu? Saya kata saya memang tak reti walaupun saya memang orang Melayu, saya cakap. Tapi nak mengajar, nak menjadi cikgu bahasa ni bukannya senang. Jadi mujurlah sekena sebulan saja kan. Kalau tidak memang tak tahulah apa jadi budak-budak tu. Okay.
So semua benda saya cuba. Sebab saya rasa fasa pertama dalam saya punya career saya adalah fasa untuk saya explore apa potensi saya, apa bakat saya. So dah masuk fasa kedua, barulah saya nampak, oh saya kena mula fokus. Kalau saya nak pergi jauh, saya memang kena fokus, saya kena ada niche saya kena ada kepakaran saya. Okay? Jadi saya tengok balik dalam banyak-banyak benda yang saya buat tu, apa yang boleh bawa saya pergi jauh. So saya tengok sains, walaupun saya major kimia, tapi saya tengok subjek sains akan boleh bawa saya lebih jauh berbanding kimia. Lepas tu sukan softball, video dan juga kawat kaki lah. Ini yang saya tengok kepakaran saya kat situ lah. So jadi bila saya dah nampak kata kat situ kelebihan saya ada dan benda yang saya enjoy buat, so saya terus fokus lah. Saya fokus dengan sains, saya suka buat aktiviti dengan pelajar. Saya cuba explore balik macam mana yang orang kata apa, pembelajaran sains yang memang dikehendaki oleh orang. Lepas tu eksperimen saya tengok balik sebenarnya apa hasrat daripada bila kita nak suruh budak buat eksperimen tu, apa dia punya ni. Kemudian kawat kaki. Kawat kaki pun sebenarnya saya aktif dengan Kadet Pertahanan Awam masa saya kat Sarawak. Tapi sebenarnya seumur hidup saya nak cerita dengan cikgu-cikgu semua, seumur hidup saya tak pernah pun berkawat kaki. Dan saya kawat kaki masa saya di Sarawak sebab saya kena belajar sebab saya nak ajar murid saya. Bila saya diberi tugas jadi ketua Kadet Pertahanan Awam, jadi baru situlah saya mula belajar macam mana nak kawat, macam mana nak buat apa semua tu. Jadi sampailah budak-budak saya pernah tewaskan kadet PKBM, Kadet Bersatu kan, yang askar punya tu. Lepas tu ada budak saya wakil Sarawak, so satu kepuasan lah untuk saya bila kita buat dan kita rasa macam berjaya kat situ kan. Kemudian saya nampak juga saya punya kecenderungan dekat video. Jadi saya masuk. Asal dia mula-mula kita orang buat video ni untuk persembahan Hari Guru saja sebenarnya. Lepas tu saya tengok budak suka. Budak rasa macam dia seronok. Dan benda tu benda baru, jadi kita try lah. Dan pernah kita orang masuk pertandingan video untuk murid Liga Remaja Kreatif 2013. So kita johan Sarawak masa tu, kemudian kita wakil Sarawak pergi ke peringkat kebangsaan dan kita johan. Memang masa tu kali pertama saya menang dengan pelajar-pelajar tu, memang saya rasa memang menitik air mata semualah sebab budak-budak tu, bayangkan budak-budak tu tak pernah seumur hidup tak pernah keluar daripada Sarawak, lepas tu tak pernah datang ke Kuala Lumpur. Bila diumumkan sebagai johan masa tu dekat RTM Auditorium, mengalahkan sekolah-sekolah hebat kat Malaysia, sekolah-sekolah yang memang asrama penuh, sekolah MRSM. Jadi memang kita orang memang menangis dalam dewan tu sebab kita orang tahu macam mana susahnya kita orang punya perjalanan nak sampai ke sana kan. Lepas tu saya selalu pesan dengan pelajar saya kata kalau you all menang satu kali itu nasib. Kalau you all menang banyak kali, itu baru legend. Itu ayat yang memang selalu saya ulang dengan pelajar saya. Kalau menang sekali, itu memang nasib lah. Nasib korang menang. Tapi kalau korang menang banyak kali, itu memang korang legend. So, dia orang repeat sekali lagi menang pada tahun 2014 lah. Yang mana masa tu dia menang peringkat negeri, dia menang duit RM5,000. Peringkat kebangsaan, dia menang pula dapat RM10,000 duit cash. Dan juga budak-budak tu semua dapat iPhone seorang sebiji kalau cikgu tengok kat tangan dia orang tu sebenarnya. Okey, lepas tu jangan tanyalah cikgu dia dapat apa, memang cikgu tak dapat apa. Okey. Dan juga saya aktif di masa saya kat Sibu tu, saya aktif dengan softball. Sukan kegemaran saya lah, cuma saya balik ke Kedah ni saya tak sempat nak buat lah sebab kekangan masa. Jadi masa saya kat sana 8 tahun saya duduk. Saya antara guru yang menumpuhkan sukan softball lah di Sibu tu, antara kumpulan guru yang pertama, termasuk Cikgu Ashmed daripada Bukit Lima. Jadi yang saya rasa macam seronok dia tu, sepanjang 8 tahun saya kat Sarawak tu, 8 tahun lah sekolah saya jadi johan untuk jadi johan untuk peringkat daerah Sibu. Dan pelajar saya memang setiap tahun lah, setiap tahun boleh, orang kata apa, boleh wakil Sarawak dan juga ada sampai mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan lah. Okay.
Dan saya rasa cikgu mungkin tahulah kot pasal blog saya ni www.cikguhelmi.com, yang sebenarnya saya buat inisiatif ni bukan kerana saya nak jadi terkenal ke apa ke, tapi sebenarnya saya nak menyelesaikan masalah saya masa tu, iaitu bila saya minta pelajar saya minta pelajar saya share pasal cari maklumat pasal benda-benda bahan yang berkaitan dengan sains, dia orang kata sangat susah nak mencari. Jadi saya tengok, bila saya mulakan carian di Google, memang betul saya sangat susah nak jumpa Malaysian content. Maksudnya bahan-bahan yang anak murid kita, yang kita suruh anak murid kita cari guna, tapi sebenarnya tak ada siapa pun create. Jadi saya rasa daripada sana saya nampak sebenarnya orang Malaysia kita ni sangat kuranglah menghasilkan bahan. Jadi saya cuba penuhi gap kat situ. Saya cuba create bahan blog yang bersifat pendidikan, memang untuk anak murid saya guna je pada mula dia. Tapi benda tu dia makin tersebar, orang lain guna, dan sekarang ni fungsi dia pun berubah daripada dulu kepada murid, sekarang ni kepada guru-guru pula untuk gunalah. Dan saya nampak macam mana dengan penggunaan blog tu kita boleh luaskan lagi dia punya circle dia tu dengan cara kita connectkan dia dengan media sosial yang lain lah. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan follow saya punya Instagram ke, saya punya YouTube ke, memang benda tu dia akan berpusing di sekitar yang sama lah. Maksudnya kalau saya letak Instagram, nanti kat situ saya akan bagi link YouTube video saya. So benda tu berkait lah, jadi saya tengok sebab tu saya ada semua. Okay. Dan kemudian iaitu haluan kerjaya. Saya tengok bila kita dah fokus dengan apa benda yang kita punya kepakaran, kita punya niche kita, kekuatan kita, jadi haluan kerja lah. Macam saya kata tadi dengan cikgu, walaupun kita dah bawa budak kita pergi sana, pergi sini, dapat menang medal emas lah, apa semua, dapat johan apa semua, tapi benda tu akan habis macam tu saja. Maknanya tu dekat dia saja. Habis pelajar tu, datang lagi pelajar baru, kita create lagi, dapat johan, okey habis. Jadi saya tengok apa motivasi saya untuk orang kata apa, nak teruskan kuat bekerja tu adalah dengan cara kita pun kena fikir juga kita punya haluan kerja. Jadi saya tahu, cikgu-cikgu pun tahu, kata kita ada tiga jenis haluan kerjaya, iaitu bilik darjah, iaitu orang kata apa, time base lah. Kemudian kita ada laluan pentadbiran, kita ada kecemerlangan. Maksudnya guru-guru yang hajat nak jadi guru cemerlang ke, pengetua cemerlang ke, apa semua tu kat situ. Okay. Dan kenapa saya selalu promote guru cemerlang ni? Sebab memang kita tahu kata sebenarnya kuota guru cemerlang tu sangat tinggi, tapi sangat sedikit guru-guru kita yang mohon, iaitu lebih kurang 21% saja. Maksudnya 1/5 saja. Jadi adakah, saya cuba menarik soalan yang daripada slide ni, iaitu adakah sebab guru kita ni selesa je dengan laluan time base? Maksudnya naik grade je, cukup tahun naik grade, cukup tahun naik grade. Jadi macam tu benda yang kita kena fikir lah. Ini dari segi kuota guru cemerlang yang ada, kalau kita tengok penerimaan sangat banyak lah. Macam saya kata tadi, hanya 21% saja. Dan saya suka promote guru cemerlang ni sebab antara dia, sebab cikgu selain daripada boleh motivasikan cikgu buat kerja, so cikgu juga boleh dapat fast track. Yang ini saya tunjuk ni adalah perbezaan antara saya dengan kawan saya yang kita orang posting sama tahun, iaitu 2007. 2007 iaitu okey, cuma saya punya laluan tu laluan kecemerlangan lah. Laluan kecemerlangan, cikgu boleh tengok kat situ macam mana saya boleh dapatkan 48 pada tahun 2017 sebenarnya. Kalau ikut sepatutnya saya dapat 48 pada tahun 2023. Tapi saya dapat awal, dan itu antara kenapalah yang kita kata guru cemerlang ni laluan fast track lah. Okay. Dan satu lagi yang biasanya saya galakkan cikgu-cikgu mohon guru cemerlang ni, sebab bila you ada title tu, you senang sikit lah nak dapat platform. Itu yang saya nampak lah. Bukan kerana hebat sangat guru cemerlang ni, tapi kerana
sebab untuk nak mohon guru cemerlang ni dia ada satu standard dia kan yang kita boleh kan. Maknanya kita tahulah kata kalau guru tu dapat guru cemerlang, maksudnya kita dah tahu dah. Dia dah PDPC dia orang dah tengok, filing dia orang dah tengok kan. Sumbangan dia pun orang dah tengok. Jadi kita ada satu gambaran lah dia tu guru yang macam mana. Okay. Dan kemudian ni kalau cikgu nak detail lagi lah, bila cikgu rasa cikgu nak layak mohon, saya rasa saya tak bercadang nak tunjuk benda ni lama, cuma saya nak kongsi dengan cikgu. Saya tahun ke-14, tahun ni saya tahun ke-14 saya mengajar. Kalau ikut tu orang kata apa, baru DG44 lah kan kalau nak ikutnya tu. Tapi sebenarnya saya tahun ni alhamdulillah rezeki saya dah boleh mohon DG52. Cikgu bayar macam tu. Okey, so tu orang kata apa, motivasi untuk cikgu lah. Macam mana laluan guru cemerlang ni adalah satu laluan fast track. Okey. Dan untuk persediaan guru cemerlang ni sebenarnya kalau lah cikgu yang berhajat, saya rasa walaupun cikgu kata mungkin benda tu belum sampai masa cikgu nak mohon, tapi saya rasa cikgu kena buat preparation lah. Saya nampak kalau kita nak berjaya ni kita kena ada strategi juga, dan strategi tu kita kena tengok lah kan apa benda yang kita boleh buat. So macam cikgu tengok balik benda inovasi, cikgu dokumenkan benda tu elok-elok semula. Kemudian cikgu buatlah penulisan dari segi modul ke, menulis buku ke, artikel kat surat khabar ke, majalah, buat kajian tindakan ke. Lepas tu cikgu cari peluang-peluang macam anugerah tu lah. Okay. Dan yang paling guru-guru kita takut, sekali saya pun tak tahu apa masalah, guru-guru kita takut tentang benda filing ataupun dokumentasi. So saya nak kongsi dengan cikgu sikit tips macam mana saya filekan saya punya bahan-bahan lah. So dekat sekolah saya ada 4 file utama ni, iaitu file major, file akademik, file HEM, hal ehwal murid, dan file co-curriculum. So 4 file ni file besar, file utama. Ada je surat apa yang sampai kat meja saya, semua saya akan masukkan dalam file major. Okay, file yang colour purple tu. Okay, saya masuk situ. Kemudian bila saya rajin sikit, weekend ke ataupun cuti sekolah, saya akan asingkan dia ikut akademik ataupun HEM ataupun co-curriculum. Maksudnya kalau macam surat, kalau surat tu berkaitan dengan hal ehwal murid pasal kehadiran, so saya akan masuk ke dalam HEM. Kalau berkaitan dengan sains, saya akan masukkan dalam akademik. Okey. Lepas tu bila dah file kita dah banyak dah, okey, baru saya asingkan, saya keluarkan. Maksudnya contoh dalam file akademik tu banyak sangat konten pasal sains, jadi saya keluarkan satu file. Lepas tu banyak sangat benda-benda yang berkaitan dengan markah-markah dan juga data-data, so saya keluarkan satu file kecil. Kemudian banyak yang berkaitan dengan program-program peningkatan akademik kita buat, so keluarkan satu file. Okey. Sama juga dengan hal ehwal murid. Mungkin cikgu terlibat sebagai guru disiplin. So cikgu keluarkan daripada situ satu file, masukkan yang berkaitan dengan disiplin tu kat dalam tu. Kemudian co-curriculum, macam saya banyak buat video, jadi saya keluarkan satu file untuk berkaitan dengan video. Kemudian KRS, saya aktif dengan KRS kat sekolah baru ni, jadi saya keluarkan satu file untuk KRS. So sama juga inovasi dan juga kajian tindakan lah. File kecil tu bergantung kepada apa jenis cikgu, benda yang cikgu nak highlight lah. Kalau macam contoh cikgu tu dia banyak buat benda yang macam bengkel, so keluarkan satu file untuk bengkel. So bergantung dia tak ada orang kata apa, berapa yang tertentu. So cikgu boleh saja buat ikut kesukaan cikgu. So ini contoh lah saya punya file. Saya gunakan sistem warna sebab saya rasa senang. Saya nak, bila tengok dah hijau saya dah tahu dah itu adalah file akademik. Bila saya tengok file orange saya dah tahu ni file saya punya file co-curriculum. Okay. Dan kemudian saya balik ke Kedah. Saya melalui fasa kedua, iaitu fasa saya nak mencari lebih banyak ruang dan platform di peringkat yang lebih tinggi lah. Sebab bila saya duduk kat Sarawak dulu tu saya jarang dapat peluang macam nak pergi ke peringkat daerah ke, peringkat negeri ke. Jadi bila saya balik ke Kedah ni dah orang kata apa, kekangan, orang kata apa, tak ada kekangan lah. Maksudnya saya boleh bergerak sebab saya duduk di rumah saya saja. Jadi saya cuba cari ruang dan platform untuk peringkat nasional, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa lah.
Okay, so daripada sana tu saya banyak buat keluar perkongsian. Saya berterima kasih lah juga. Sebenarnya blog saya tu sangat membantulah untuk orang kenal saya dan tahu kerja buat saya lah. Okay, jadi saya banyak keluar buat perkongsian dengan murid. Kemudian 2016, 2017 macam tu saya stop sebab saya rasa kalaulah saya terus buat perkongsian dengan guru-guru, dengan murid, saya rasa ada perkara yang tak selesai. Sebab kadang-kadang secara jujurnya saya cakap dengan cikgu-cikgu, guru kita di Malaysia ni kita masih kena orang kata apa, bersama-sama lah kita, sebab kita tahu di sekolah kita macam mana kan. 200 orang yang ada sehari ni dengar seminar ni memang guru-guru yang proaktif. Tapi berapa banyak persen cikgu-cikgu yang macam cikgu tengah dengar ni kan. Kalau kita pergi ditengok di sekolah, sebenarnya berapa ramai lagi yang memang tak nak buat kerja, tak nak buat itu, tak nak buat ini. Jadi saya rasa saya nampak saya kena turun kepada guru dan kita inspire kepada cikgu. Maksudnya kita tunjuk kat dia apa yang kita buat tu taklah susah mana pun, bukan benda yang orang kata apa luar biasa, tapi benda yang mungkin dia pun pernah buat dulu tapi dia tertinggal sebab mungkin dia ada bebanan kerja, dia tak boleh nak uruskan masa dengan baik, jadi menyebabkan dia dah lupa benda-benda dia buat. So saya cuma tunjuk macam mana cara saya buat dan handle benda tu lah. Okay. Dan sebab bila saya duk share saya punya aktiviti PDPC saya dalam bilik darjah, jadi ramailah sekolah-sekolah dan juga orang kata apa PPD yang datang lah. Saya pernah terima lawatan daripada Mahat Kajang, daripada PPD Sabak Bernam, daripada sekitar Kedah pun ada. Banyaklah, saya rasa dekat 20, termasuk MRSM Kulim dengan baru-baru ni SMK Serdang daripada Kulim juga. Okay. Dan satu yang saya nak galakkan lah cikgu-cikgu hari ni yang ada mendengar hari ni, 200 orang ni, banyakkanlah menulis. Walaupun cikgu tulis tu mungkin di Facebook cikgu rasa tak ada orang baca, tapi sebenarnya benda-benda macam tu sebenarnya akan memperbanyakkan orang kata apa, konten-konten Malaysia ni dekat internet. Sebab kita selalu kata konten Malaysia tak banyak, tapi kita sendiri tak create. Kita ada kepakaran, kita ada kemahiran, kita ada ilmu kita. Kenapa kita tak banyak kan? Kalau siapa yang mampu tu boleh buat ke satu tahap, buatlah buku sendiri, buatlah majalah sendiri, buatlah penulisan akhbar sendiri supaya ramai lagi orang, sekurang-kurangnya tak payah fikir orang lah, kita fikir sekurang-kurangnya ramai lagi anak murid yang boleh ambil manfaat daripada ilmu kita tu kan. Okay. Dan ni antara anugerah dan pencapaian yang saya dapat. Macam selalu saya sebut dengan rakan-rakan guru kan, terutamanya macam sejak tahun lepas lah saya tengok banyak sangat orang kata apa, anugerah-anugerah dan juga gelaran-gelaran ikon ni kepada guru. Saya tengok tahun lepas sebab kita punya mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli, dia bila dia masuk dalam pendidikan tu dia nampak dia nak naikkan imej guru melalui guru adiwira apa semua tu kan. Jadi saya tengok memang inisiatif tu sangat bagus. Kita angkat semula imej guru, imej profesionalisme kita sebagai seorang guru, kerja buat cikgu, supaya masyarakat boleh nampak kita punya kerja buat yang orang kata apa, memang bagus lah kan, bagus dan bersungguh-sungguh tu. Tapi dalam masa yang sama bila benda tu jadi tak terkawal, anugerah-anugerah ni banyak sangat, dia jadi macam kurang kualiti, tahu tak? Dia jadi macam siapa-siapa pun boleh dapat. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita biarlah bila kita dapat anugerah tu memang eksklusif. Memang orang kata apa, you deserve it. Itu kalau pada saya lah. Kita perlu ada syarat-syarat yang supaya guru yang dapat tu bukan orang kata apa, yang alah ni saya pun buat macam ni. Kita tak nak macam tu lah kan. Kita nak, macam saya kata tadi, penerima tu adalah guru yang memang betul-betul layak, guru yang memang betul-betul berkualiti, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Kita nak benda tu jadi eksklusif, jadi mahal, diangkat, maknanya sesuai dengan tahap orang kata apa, tahap dia punya anugerah tu lah kan, untuk kita hormat dengan guru. So itulah pada saya. Dan macam selalu saya pesan dengan rakan-rakan guru yang selalu tanya tips saya apa semua, saya kata kerjalah sampai kita diberi anugerah. Bukan kerja kerana kejar anugerah. Tak.
kerjalah, buat kerja sampai kita tu diberi anugerah. Okey. Ini antara saya punya anugerah yang berkaitan dengan media sosial lah. Macam mana saya guna media sosial untuk pendidikan. Termasuk tahun lepas saya dapat satu award daripada IUCEL, International University. Awak pasal apa tak dapat ni? Hello Man. Pasal apa? Dia tak boleh share ni lah. Try share sekali lagi. Hang share all screen tu. Dia tak ada button. Dia button yang untuk share tu tak ada. Cuba hang share sekali lagi. Okey, jap. Ni boleh nampak? Saya belum keluar lagi. Hello? Dengar. Belum, tak ada. Dia tak ada button untuk share lah. Macam ada orang hijack tadi. Oh, sebab tadi ada orang masuk tadi tu. Kalau dekat button tu dia tenggelam, lepas tu dia tulis only meeting organisers and the presenters can share. Sat. Patutnya boleh. Sat, saya ni. Saya set Sat nah. Okey. Helmi, ramai nak tanya tentang Global Teacher Prize tu. Okey. Sekejap lagi ya. Sementara ni boleh cerita sikit-sikit kot. Sementara saya cari. Okey. Saya ceritalah nak. Okey, so macam saya kata tadi, antara beberapa, dan saya masuk ke satu lagi fasa yang saya rasa orang kata apa, membantu kepada saya punya membina karier lah, iaitu bila saya dapat peluang ke peringkat kebangsaan, saya nak cari peluang ke peringkat antarabangsa. Daripada situ saya mula cari itulah peluang-peluang, dan benda pertama yang saya dapat adalah program pertukaran guru Malaysia ke Korea tu tahun 2015. Dia orang pilih 10 Kementerian Pendidikan melalui bahagian pendidikan guru. Dia orang pilih 10 orang guru Malaysia untuk dia orang bawa pergi ke Korea dan jadi cikgu kat sana lah. So bila saya duduk kat sana, barulah saya nampak kata sebenarnya orang kata apa, pendidikan ni dia sangat luas. Kita di Malaysia ni, saya bagi saya ni di Malaysia ni saya nampak pendidikan tu memang orang kata apa, pada tahap kita selalu nampak pendidikan tu pada peperiksaan. Dah nampak. Okey, ada. So saya nampak satu je, iaitu kita punya konteks bila sebut pendidikan tu kita selalu nampak pada peperiksaan saja. Yang mana bila saya duduk kat Korea tu saya rasa macam benda tu tak betul. Orang Korea tu dia walaupun pendidikan dia mungkin dia dapat tak bagus, tapi dia masih boleh, sebab dia yang penting adalah dia prepare anak-anak murid dia dengan kemahiran benda yang itu. Dan bila saya nak cari lagi, nak pergi lebih jauh lagi, saya nak cari peluang antarabangsa, saya tengok masalah saya adalah bahasa. Sebab bahasa Inggeris saya ni taklah bagus sangat kan. Cikgu Aman lain lah. Cikgu Aman bahasa Inggeris dia muat band 6 kan. Jadi saya cuba baiki itulah untuk saya cari peluang-peluang lain, dan alhamdulillah bila kita dah baiki kita punya bahasa Inggeris, kita akan dapatlah peluang-peluang lain, termasuk saya pergi ke yang ini Ki Hajar Dewantara ni, saya pergi untuk wakil Malaysia ke pencarian guru sains terbaik Asia Tenggara lah. Dan di sini saya nampak satu lagi peluang, saya nampak satu lagi halangan saya ataupun cabaran saya adalah guru-guru di luar negara ni dia sangat fluent dengan benda-benda research. Jadi saya tengok, itu keperluan untuk kita sendiri pun ada benda-benda yang berkaitan dengan research. Dan kemudian 2018 saya ke Honeywell Educators and Space Academy US.
Kemudian saya dapat juga belajar lah banyak benda daripada sana. Buka minda kita macam mana tentang pendidikan di negara-negara barat. Sebab sebelum ni di Korea tu dia lebih kepada konsep macam kita lah, Asia kan, konsep drill apa semua tu, konsep yang memang exam tu kena buat betul-betul. Okay, tapi di US konsep dia berbeza lah. Dan ni satu lagi program international yang saya dapat tahun lepas, so 2019 dekat CERN. Yang lebih mengejutkan bila saya sampai sana, dia orang beritahu, oh, you are the first Malaysian teacher yang ikut program ni. Yang mana saya terkejut lah sebab dia dah buat program tu 30 tahun. Kenapa tidak ada langsung cikgu-cikgu dari Malaysia yang ambil cabaran untuk pergi cuba benda ni? Sebab sedangkan benda ni dia percuma. Semua dia sponsor kan. Jadi macam saya rasa satu kerugian lah. So sekurang-kurangnya kalau ada cikgu Malaysia pergi, dia boleh bawa balik ilmu dan juga boleh kongsilah dengan lebih ramai. Itu yang saya cuba mencari-carilah peluang. Kemudian dapat feature dalam agenda awan ni dan ni mungkin cikgu-cikgu nak snap ke apa ke. Ini antara beberapa lagi lah program-program yang cikgu boleh cuba untuk cikgu nak cari peluang di peringkat antarabangsa. Okay. Dan apa yang seronoknya bila kita join yang benda-benda international ni, yang pertama kita boleh ada rakan. So yang ini adalah alumni Comtap daripada 2014 kita dah ada sampailah 2000. Yang ini sampai 2018, 2019 tak ada lagi. Dan kemudian saya dapat berkolaboratif dengan ramai guru-guru hebat. Kalau tengok yang atas tu, high performing teachers tu, sebenarnya kita orang dapat jemputan untuk bengkel jawatan kuasa dasar pendidikan negara yang Dr. Mazli punya tu. So bersama guru-guru hebat lah semua tu sebenarnya atas-atas tu. Semua global teacher dan juga ada yang latest edition tu saya dengan Cikgu Samuel lah. Okay. Kemudian ada juga saya kolaboratif dengan guru-guru Comtap, kita buat program kita di IPG. Kemudian STEM Vengers, Cikgu Aman pun ada ni kat sini. Okay. Dan satu lagi saya punya macam program khas lah, saya dengan Cikgu Nur Jahan pun global teacher, kita buat program Jom Hebat sebagai pendidik. Sebab apa? Sebab kita mewakili kategori yang berbeza. Cikgu Nur Jahan perempuan, saya lelaki. Lepas tu dia guru senior, saya guru junior. Lepas tu dia pada bidang pendidikan awal kanak-kanak, macam saya lebih kepada sekolah menengah. Jadi combination tu sangat baik. Kita ada two different things yang kita boleh cerita lah. Dia lebih kepada inovasi, saya pula lebih kepada perkongsian dengan guru cemerlang, PAK 21 apa semua kan. Okay. Dan satu lagi saya nampak bila saya dah buat benda-benda semua macam ni, saya nampak sampai satu ketika kalau dulu selalu orang kata kementerian ni macam dengan tak pandang cikgu kan. Tapi bila saya tengok dia dah sampai tahap yang sebenarnya orang kementerian pun sebenarnya dia dah mengakui kepakaran guru-guru dia di sekolah. Sebab tu walaupun saya duduk di sekolah, dia orang masih panggil. Dan kalau cikgu tengok yang saya duduk bercakap dekat tempat duduk tu, sebenarnya saya dijemput untuk satu mesyuarat. Mesyuarat ni dihadiri oleh semua pengarah-pengarah negeri dan pengarah-pengarah bahagian. Masa tu memang saya rasa kecil sangat sebab saya cikgu sekolah. Tapi dia orang kata dia orang nak jemput sebab dia orang nak dengar apa perkongsian sebenar yang berlaku tentang PLC di lapangan. Jadi memang cikgu je, kita cikgu je yang ada kita punya kepakaran untuk orang kata apa, berkongsi apa sebenarnya yang berlaku supaya dia orang boleh ambil tindakan, betulkan polisi ke apa ke. Okey. Dan yang terbaru sekali adalah yang semalam lah baru diumumkan, iaitu saya salah seorang daripada Malaysia lah. Salah seorang lagi adalah kawan saya sendiri, Cikgu Samuel, untuk pencalonan Global Teacher Prize 2020 yang mungkin cikgu pada petang ni banyak tertunggu-tunggu lah nak dengar kan apa dia punya tips tu. Okay. Sebenarnya saya dah mula cuba mohon untuk anugerah ni daripada tahun 2015, 2016 macam tu lah.
selepas saya dapat tahu kata Cikgu Yasmin, guru global teacher kita yang pertama daripada Malaysia. So bila saya dapat tahu, jadi kita baru ada pendedahan kan tentang benda-benda macam ni. Jadi bila dapat tahu tu saya rasa macam kenapa saya tak cuba, sekurang-kurangnya saya tahu kat mana benda yang saya boleh tambah baik pada diri saya. So saya cuba, tapi masa tu kita pun tak tahu kan. So dia kena buat lebih kurang 10 esei. Satu esei lebih kurang 300 patah perkataan, memang banyak gila nak menulis. Lepas tu tulis dalam bahasa Inggeris pula. Memang saya tahu bahasa Inggeris saya bukannya power pun, tak pandai langsung bahasa Inggeris. Maksudnya okey lah, limited lah tapi. Lepas tu tapi yang bagus dia saya tengok sepanjang saya, sebab saya 5 tahun dah saya mohon, jadi saya nampak macam mana dengan kita mohon benda tu membolehkan kita untuk membetul, orang kata apa, bagi kita punya kerja buat kita tu masuk pada lopak yang betul. Macam mana nak cakap sebab mungkin kita sebelum ni kita tak clear tentang apa benda kita buat. Saya yakin semua cikgu Malaysia pun sama. Kita buat banyak benda tapi kita tak tahu secara spesifik ini apa, ini apa, ini apa. Kita buat saja sebenarnya. Tapi bila saya mohon, bila saya cuba mohon benda ni, saya dah mula nampak sebenarnya saya kena ada benda yang lebih tersusun. Sebab dia minta tu, dia akan minta innovation, apa you punya innovation dalam teaching. Lepas tu dia nak macam mana you punya sumbangan dekat community, macam mana you punya impact pada you punya murid. Lepas tu dia nak apa you punya challenge kat sekolah, maksudnya budak-budak you macam mana. Saya rasa semua cikgu ada potensi yang sama kan. You tak kisah you duduk dekat ceruk mana pun, you duduk kat bandar pun, you masih berdepan dengan challenge yang sama kan. Maksudnya budak bandar, cara budak bandar kan. Jadi apa sebenarnya yang kita nak tackle daripada anak murid kita, itu yang saya kata lebih baik lah. So bila saya nampak tu, saya cuba mohon. Dan sebenarnya untuk perkongsian dengan rakan guru yang pada petang ni, sebenarnya kalau kita tengok, cikgu-cikgu jangan takut sebenarnya dengan permohonan ke program-program antarabangsa ni sebenarnya. Walaupun kita nampak macam dia sebut antarabangsa, tapi dia tak sesusah macam tu Maksudnya dia nak cikgu cerita benda sebenar yang cikgu buat. Macam contoh, okey, apa you punya cabaran kat sekolah? And then apa yang you buat? Itu saja sebenarnya dia nak dengar. Cuma kalau untuk benda-benda yang macam global teacher ni, you konsep storytelling tu you kena ada jugalah. Maknanya you kena pandai bercerita you punya apa cabaran, apa you punya benda yang you buat, apa benda impact yang you dapat. Okey? Dan saya tak pasti betul ke tak, tapi saya perasan untuk tahun ni dia punya pemilihan finalis tu semua lebih kurang sama, iaitu dia sebut lebih kurang tema dia pasal climate change, perubahan iklim dunia. So mungkin cikgu kalau yang berminat nak mohon Global Teacher Prize untuk tahun-tahun mendatang ni, cikgu boleh cikgu boleh ramalkan lah apa tema yang akan dia buat lah. Okay, so boleh survey lah, tengok setiap tahun tu saya rasa macam dia ada persamaan antara finalis tu. Okay, dan macam saya kata tadi, yang tahun ni punya dia nak climate change, dan kebetulan memang ada aktiviti yang saya buat yang berkaitan dengan climate change lah. Macam saya bawa budak pergi mangrove untuk site visit. Lepas tu saya ada buat project based learning dengan pelajar tentang tentang pencemaran udara. So benda-benda macam tu sebenarnya kita cuba, mungkin kita buat tu kita tak tahu kan. Kita tak tahu kata benda tu macam mana, tapi kita sekurang-kurangnya bila kita isi Global Teacher Prize ni, kita akan nampak macam ni cara orang putih melihat pendidikan sebenarnya. Itu yang saya sukalah daripada saya punya pengalaman mencuba untuk Global Teacher ni. Dan macam ada saya bagi tahu dengan wartawan yang kontak saya semalam daripada NST, saya kata sebenarnya ramai cikgu-cikgu Malaysia kat kita ni yang hebat-hebat, yang bagus-bagus kan. Dan yang lebih saya suka sebenarnya adalah bila saya terpilih ni, menunjukkan bahawa kualiti guru-guru Malaysia tu memang kita ada standard kita. Cuma rezeki sajalah tahun ni. Tapi dari segi kualiti tu, maksudnya ramai lagi cikgu-cikgu Malaysia yang ada kualiti yang sama dengan international standard lah. Itu yang saya suka lah. Okay.
Lepas kita isi, saya cerita sikit lah proses dia. Saya isi borang, saya hantar, lepas tu dia contact, dia bagi tahu kata saya masuk second stage. So second stage tu saya kena buat macam satu, saya kena jawab lagi sikit lah additional question. Dia tanya benda yang basic juga, apa you punya aktiviti yang terkini, apa you punya apa you punya kenangan ataupun peristiwa dengan murid yang paling you ingat. Dia tanya benda-benda macam tu je lah, sama je. Saya rasa redundant je dengan soalan yang dia tanya, cuma dia nak clarification. Lepas tu kali kedua baru dia hantar message pula, dia hantar email pula, dia beritahu okay, you masuk ke third stage. Third stage ni dia akan buat online interview melalui WhatsApp. So kita kena set bila kita punya appointment. Lepas tu nanti dia akan call lah, pakai buat video call. Untuk pengetahuan cikgu, sebenarnya tahun 2019 tu dulu, yang tahun lepas yang Dr. Khairul dapat tu, Wakil Malaysia. Sebenarnya masa tu saya pun dapat dah untuk fasa ketiga tu sebenarnya. Tapi tak ada rezeki sebab ialah soalan spontan. Lepas tu saya pula kan, saya kata bahasa Inggeris saya agak terhad. Jadi saya tak sempat buat preparation. Jadi bila dia tanya tu macam-macam benda terlupa, dengan nervous, dengan tak tahu nak cerita lah kali, terlupa habis. Okay. Tapi bila kali kedua ni, so saya pun dah orang kata apa, macam masih ingat lagi soalan apa dia nak tanya, bentuk macam mana dia nak tanya. Jadi saya pun terus kita boleh prepare dengan lebih baik lah. Itu je lah saya nampak. So Alhamdulillah lah rezeki saya bila dia orang contact. Dan sebenarnya kita tahu awal, tapi kita tak dibenarkan untuk bagi tahu orang lain sampai tunggu dia punya official announcement, iaitu pada 19 hari bulan. Okay, so itulah saya punya perkongsian pasal Global Teacher Prize. Dan yang ini macam biasalah, selalu kita tengok yang atas saja kan. Okay, tapi orang tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dekat bawah tu kan, di belakang tu. Macam mana kita pun, benda yang kita gagal, kita dah, macam saya kan, kalau cikgu tak tahu, mungkin cikgu kata saya apply sekali terus dapat, tapi sebenarnya saya dah 5 kali apply baru dapat. Lepas tu macam mana pengorbanan kita buat kan. Saya pergi duk buat sharing dengan cikgu-cikgu tu hari Jumaat dengan Sabtu, sampai kadang-kadang sampai setiap Jumaat dengan Sabtu saya tak ada langsung dekat rumah di kat kampung ni kan. Jadi macam itu pengorbanan yang orang tak nampak, tapi sebenarnya kita seronok, kita rasa enjoy bila kita jumpa cikgu-cikgu dan kita boleh nampak cikgu-cikgu appreciate kita punya perkongsian kan. Dan sekurang-kurangnya kalau dia balik dan dia buat dengan anak-anak murid dia, so itu pun ada saham kita juga kan. Lepas tu dedikasi kita punya kerja buat lah, apa semua macam-macam lah, termasuk orang kecam. Okay, bab haters saya rasa tak ada masalah. Cikgu teruskan. Kalau saya selalu orang tanya saya, cikgu macam mana Cikgu Helmi deal dengan haters? Dia kata, mesti Cikgu Helmi pun ada haters kan? Saya kata, yalah siapa yang tak ada. Siti Nurhaliza punya baik tu pun ramai orang tak suka kan? So, saya kata tak apa. Yang penting you pegang niat you. Kenapa you buat benda tu? So kalau niat you betul, insya-Allah Allah akan pemudahkan lah. Itu yang selalu saya pegang lah. Buatlah macam mana pun, yang penting kita jaga niat kita. Niat kita tu kalau memang kita buat untuk murid, kita buat tu kerana nak tolong sekolah, insya-Allah lah Allah akan mudahkan urusan lah. Jangan bimbang. Okay. Dan akhir sekali saya nak bagi 5 tips lah. Dia tak banyak dah ni. Lepas ni dah nak habis dah slide. Rahsia tak adalah berjaya sangat kan. Rahsia takat sekarang lah. Saya nak kongsi 5 dengan cikgu sekalian. Yang pertama, macam saya kata, niat tu mestilah betul. Pasang betul-betul niat. Niat tu nak buat untuk apa. Jangan sampai tergelincir lah. Okay. Yang kedua, bila cikgu nak pergi jauh, saya nampak memang kita kena fokus. Kita tak boleh buat semua benda. Kita kali pertama tu okey. Fasa pertama, fasa bila kita nak cari pengalaman is okey. Tapi bila masuk fasa kedua, kalau cikgu nak pergi jauh, cikgu dah kena fokus. Kena ada apa kekuatan cikgu, kat mana cikgu boleh bawa, benda tu boleh bawa cikgu pergi. Yang ketiga adalah ramai yang saya tengok kadang-kadang dia very hard working, buat kerja banyak ni bersungguh-sungguh, tapi sayang dia buat tak betul.
tak kena cara. Macam contoh ada seorang cikgu ni dia mohon, dia kata berapa tahun dah dia duduk mohon guru cemerlang tapi tak dapat. Rupanya dia sendiri buat dengan salah. So dapatkan rakan-rakan guru yang orang kata apa, yang berkemahiran, berkepakaran, kita tanya dia apa strategi nak buat, barulah kita pun boleh berjaya macam tu juga. Yang keempat adalah kesungguhan. Tak ada orang berjaya tanpa ada kesungguhan. Buatlah kerja cikgu tu dengan penuh passion, dengan penuh keseronokan, dengan penuh orang kata apa, dedikasi lah, baru kita tak rasa penat dengan kerja kita. Dan akhir sekali benda yang susah sangat kita nak buat iaitu istiqamah. Kadang-kadang kita boleh buat benda tu one off habis, tapi kita tak boleh nak maintain benda tu. So yang benda yang saya buat ni sebenarnya saya tengok tak adalah luar biasa pun. Cuma saya buat benda tu secara istiqamah. Contoh dia macam saya menulis blog. Saya tulis daripada 2012 sampai sekarang pun saya masih menulis. Padahal benda tu simple je. Saya tahu semua cikgu pun tahu macam mana nak menulis blog dan tahu macam mana nak orang kata apa, buat blog yang lagi hebat. Okay. So inilah pesanan saya kepada guru-guru sekalian. Dan akhir sekali saya nak tutup saya punya pembentangan dengan great teacher inspires. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada perkongsian daripada Cikgu Helmi, memang sangat menarik. Okey, untuk sesi ni, jika ada sesiapa yang nak tanya apa-apa soalan, okey, boleh onkan mic untuk bertanya ataupun boleh tulis di meeting chat belah kanan tu. Okey, kami akan bacakan cikgu punya soalan. Okey, boleh mula sekarang kalau ada yang nak tanya boleh onkan mic, boleh onkan video, terus tanya soalan. Assalamualaikum. Boleh dengar kan suara? Assalamualaikum. Boleh. Cikgu onkan mic dengan video boleh cikgu? Cikgu Helmi onkan video dengan mic sekali cikgu Helmi. Okey. Segan bagi kau. Video tu segan sikit lah, boleh kan? Okey, tak apa. Tapi yang penting video. Cikgu Helmi kena on video lah, kalau tak nampak kosong. Iya. Okey, soalan kepada Cikgu Helmi ada dua. Satu tentang fasa kerjaya guru tadi. Cikgu Helmi ada sebut 3 saja, yang keempat tiada. Okey, fasa kerjaya guru, 4 fasa kerjaya guru, yang keempat itu tidak tahulah. Cikgu Helmi tidak sebutkan sebentar tadi. Yang kedua, soalan kedua, bagaimana kalau macam kita ditempatkan di bahagian pedalaman untuk memohon guru cemerlang? Sebab bahagian pedalaman ini untuk subjek itu mungkin kita waktu kita belajar kursus kita lain, tapi bila kita dihantar di sekolah tu kita ajar subjek lain. Jadi untuk permohonan guru cemerlang tu macam mana pula? Itu sajalah. Saya Cikgu Najmi dari Sabah. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu Najmi. So saya jawab soalan yang pertama tu. So kalau fasa pertama saya kata tadi fasa nak mencari pengalaman dulu. Fasa yang kedua supaya kita tahu kat mana kekuatan kita tu tadi kan. Fasa kedua adalah fasa kita nak cari peluang-peluang untuk peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa untuk kita bagi sumbangan. Yang ketiga adalah bila kita nak pergi lagi jauh, sebenarnya faktor bahasa tu sangat mempengaruhi. Maknanya kalau cikgu, tak kisahlah subjek apa pun, kalau cikgu nak pergi jauh, cikgu mesti kena dapatkan bahasa Inggeris tu. Maksudnya bahasa Inggeris kena bagus lah supaya boleh pergi jauh. Yang keempat adalah sebenarnya satu lagi level bila you nak, saya bukan pada saya lah. Maksudnya saya tengok pada saya punya isu lah. Mungkin cikgu tak ada isu kat situ. Tapi isu saya yang keempat bila saya nak pergi jauh adalah saya kena mahir dengan benda-benda yang berkaitan dengan penyelidikan sebenarnya. Saya ada sebut tadi. Sebab lepas saya balik daripada saya pergi ke Indonesia, Bali tu untuk Ki Hajar Dewantara Award tu, saya tengok antara satu faktor yang menyebabkan kenapa saya kalah masa tu adalah sebab saya tak pandai benda-benda research. Saya tak pandai benda-benda yang orang cakap lebih kepada akademik punya writing apa semua tu. Jadi saya nampak saya kena atasi benda tu. Sebab tu lepas tu alhamdulillah saya dapat peluang untuk sambung belajar. Master saya buat part time. Jadi benda macam tu lah yang akan meningkatkan kita punya profesionalisme sebagai seorang guru lah. Okey cikgu, boleh jawab? Okey cikgu. Soalan yang kedua tadi. Terima kasih Cikgu Najmi. All the best. Oh, satu lagi. Ya Allah. Satu lagi soalan.
Habis ke? Masalah pasal guru cemerlang Belum pasal guru cemerlang. Okey, pasal guru cemerlang sebenarnya betul, saya setujulah bila cikgu kata cikgu mengajar di sekolah pedalaman, cikgu ada masalah subjek tu kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah cikgu sebab guru cemerlang dia tak perlukan option. Selagi cikgu mengajar benda tu 4 tahun berturut-turut, itu saja cikgu sebenarnya. Kalau cikgu option bahasa Melayu, cikgu pergi ajar sejarah cukup 4 tahun, cikgu boleh mohon guru cemerlang sejarah. Baik, terima kasih Cikgu Hilmi. Okey, sama. All the best cikgu. InsyaAllah doakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Najmi dari Sabah. Okey, untuk cikgu lain, jika ada nak tanya soalan, pastikan maklumkan cikgu punya nama dan juga sekolah cikgu dan juga cikgu punya subjek ya. Okey, boleh mula tanya sekarang. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Azmi Hamdan. Ingat ke? Ya, dengar. Saya mengajar di Penang School Pulau Pinang untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, soalan saya nak minta cikgu komen sikit tentang pencapaian murid dan kerja buat cikgu. Boleh? Okey ya? Okey, boleh Ustaz. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Azmi daripada Penang Free kan tadi kan? Ya, betul. Okey, daripada Penang Free kan. Okey, sebenarnya itu antara benda yang saya rasa kita pendidik ni kita dah mula kena bercakap lah. Maksudnya kita selalu cerita pasal benda yang kita buat, tapi kita tak cerita. Itu memang Malaysia punya cara berfikir lah. Saya tengok, saya sendiri pun sama saya rasa bila saya duduk mengisi borang tu. Kita selalu cerita benda yang kita buat. Kita jarang cerita benda apa yang budak kita dapat daripada benda yang kita buat tu. Saya rasa cikgu faham kan? Maksudnya kita asyik highlight saya buat itu, saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini. Tapi kita tak pernah, bukan tak pernah lah, kita jarang nak highlight budak saya dapat ni selepas saya buat itu. Anak murid saya jadi macam tu selepas saya buat macam ni. So kita kena tukar lah pada saya. Sebab saya rasa kadang-kadang ada macam mana nak cakap kadang-kadang kita kena tengok juga benda yang kita buat dalam kelas tu. Macam contoh benda yang mudah lah, orang cakap benda inovasi. Inovasi ni sepatutnya memudahkan. Tapi kalaulah you nak ajar budak 1 tambah 2 tu sampai pergi sana, pergi sini, masuk itu, masuk ini, pergi keluar apa semua, baru nak dapat 3. So saya rasa itu bukan inovasi nama dia kan. Sepatutnya benda tu memudahkan murid untuk nampak benda tu, kata ini lebih simple. Tapi kita punya kesilapan, kita nak sangat benda tu nampak macam inovasi. Jadi kita benda yang mudah kita susahkan dia. Dan akhirnya hasil tu dengan kerja buat kita adakah setimpal. Maksudnya budak boleh juga dapat mengira. Tapi kerja kita tu, maksudnya investment kita pada kerja buat kita tu berbaloi tak dengan apa yang budak dapat. Sebab tu pada saya lebih baik kalau kita buat benda yang padu lah, orang cakap, faham tak? Maksudnya kita buat benda tu walaupun nampak simple, tapi memang impak dia tu sangat berimpak tinggi kepada kemenjadian murid kita, kan? Dan selalu juga dan selalu juga saya cakap kan, macam bila kita buat apa-apa, termasuk kita gunakan teknologi, kita gunakan fun learning apa semua kan, tujuan dia supaya pembelajaran murid tu budak jadi seronok, budak jadi makin berminat, maksudnya minat dia makin tinggi. Tapi bila tengok balik result lingkup, takkanlah itu menunjukkan kata minat dia naik. Macam saya pernah pergi ke beberapa sekolah, dia beritahu sekolah kami duk buat PAK 21 apa, tapi bila saya tanya result sekolah dia kata menurun. Jadi macam dia tak ada correlation between aktiviti yang menyeronokkan tu meningkatkan minat murid, tapi dalam masa yang sama result dia menurun. Faham tak? Maksudnya macam Ustaz Azmi cakap tadilah, maksudnya biarlah benda yang kita buat tu walaupun simple, tapi impak dia sangat tinggi kepada kemenjadian murid. Walaupun sebenarnya kemenjadian murid tu kita boleh ukur luas. Kita boleh ukur bukan saja daripada segi result exam dia, dari segi budak tu punya penglibatan dalam
co-curriculum, dalam co-akademik, lepas tu kehadiran murid. Banyak benda kita boleh ukur kemenjadian murid tu, tapi biarlah benda yang kita buat tu berbaik. Sangkut. Helmi, tak dengar suara dah Helmi. Video sangkut. Buat automatik kita akan nampak apa benda yang kita buat. Okay, Helmi, dekat meeting chat kita ada soalan daripada cikgu. Okey, dia tanya sini, saya Cikgu Nurul dari Johor. Cikgu pernah tak burn out dengan tugas ini? Dan macam mana cara untuk atasi? Kalau okey. Good question. Cikgu Nurul daripada Johor Ya. Okey. So saya rasa benda tu normal lah, siapa-siapa pun akan kadang-kadang ada rasa demotivated tu kan. Tapi kalau pada saya tengok konsep, kalau macam saya sendiri, konsep bila saya bekerja ni adalah bukan kita nak buat yang terbaik. Maksudnya sampai ada setengah orang dia terlalu perfectionist sampai bagi tekanan kat dia. Okay? Jadi saya cuba handle benda tu sebab saya rasa memang yang penting kerja buat saya adalah yang terbaik sedaya upaya saya. Sampai nak push diri saya sampai stres, sampai orang kata apa? Sampai tak dapat sampai nak bertidur, berjaga malam apa tu, saya rasa bukan masa saya dah. Saya rasa saya lebih sayangkan diri saya daripada orang kata apa? Daripada kita punya kerja. So yang penting pada saya, konsep kerja kita adalah kita buat sebaik mungkin seterdaya kita. Itu je pada saya. Jadi bila kita dah set macam tu, tak adalah kita rasa nak stres sangat, kita nak rasa burn out. Dan antara benda yang memotivasikan saya adalah guru cemerlang tu lah. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita duduk kat sekolah yang pentadbir tak reti nak appreciate cikgu. Kawan-kawan semua tak menyokong apa kita buat. So antara benda yang menyokong kita adalah benda-benda yang macam tadilah. Dan nasihat saya satu lagi kepada Cikgu Nurul, dapatkan juga circle yang positif. Cari guru-guru yang macam contoh hari ni yang sampai 250 orang ni, saya rasa semua orang positif. Kalau tidak, tak adalah dia nak datang dengar seminar petang-petang macam ni kan. Okay? Okay, terima kasih. Ya. Cikgu Helmi. Ya, saya silakan. Saya Lokman dari SK Bandar Baru Sayang 2. Okay, saya mengajar bahasa Arab dan matematik. Okay. Nak tanya, kalau contohnya kalau terpilih untuk jadi cikgu cemerlang, kita ni banyak keluar sekolah ke ataupun kita banyak kat sekolah? Sebab saya rasa kalau terlantik, contohnya kita banyak keluar sampai pelajar kita terabai. Okey, terima kasih Ustaz Lokman daripada Selangor betul, SK Bandar Baru Sayang 2, Selangor. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya rasa Edufluencer kan, yang padu punya kan? Betul. Helmi, mic tolong buka. Okey, dah. Saya dah buka dah. Okey. So, antara macam Ustaz tanya tadi kan, sama ada nak rajin ataupun tak rajin, tu sebenarnya atas kita. Kalau kita, pada saya bila Ustaz menerima jawatan ataupun gelaran sebagai guru cemerlang tu, Ustaz kena pandai pilih lah. Maksudnya benda yang macam mana Ustaz nak. Tak adalah semua benda kita nak sapu kan. Dan kita macam tu yang saya kata tadi, kita kena ada strategi kita. Bukan semua benda kita nak ambil. Saya kata Ustaz rasa fokus Ustaz pada benda yang mana, dan saya rasa benda tu kita boleh atur. Kita tak adalah sampai kita tinggal anak murid kita sampai terabai kan. Saya sendiri pun, walaupun mungkin tuan-tuan cikgu-cikgu kat sini nampak kata macam saya ada banyak keluar sekolah pergi ceramah kan, tapi sebenarnya yang saya duduk keluar tu sebenarnya hari Jumaat dan Sabtu yang Kedah memang cuti. Hari tu je saya keluar. Tapi dan saya punya perjanjian dengan pengetua saya yang orang kata apa,
daripada kementerian ke ataupun daripada JPN negeri kita sendiri dan juga PPD kita sendiri, itu atas pertimbangan puan. Saya kata saya serahkan saya punya pergerakan tu pada pengetua saya. Kalau dia lulus saya pergi, kalau tak lulus tak ada saya nak meroyan, nak pergi mengamuk, nak pergi juga, tak ada. Itu macam saya kata tadi kat Ustaz sendiri boleh decide apa benda Ustaz yang nak pergi dan tak nak pergi, dan sekurang-kurangnya orang kata apa, biarlah benda yang kita pergi tu, kita pergi bukan sebagai peserta, tapi kita pergi tu sebagai orang yang memang kena ada kat situ untuk sampaikan, jadi jurulatih ke, maknanya orang nak kena guna kita punya kepakaran lah. Okay. Alright, okay ada soalan daripada ada Cikgu satu soalan. Jap Kak. Okey, ada satu soalan ni. Okey, dia tanya berapakah bilangan maksimum murid dalam kelas cikgu dan bagaimana Cikgu Helmi melaksanakan PBD dalam saat cikgu sering meninggalkan kelas dan sekolah? Okey, kalau di sekolah saya budak dia tak ramai sebab di Jerlun ni dia sekolah baharu dan juga dia sekolah kampung lah, sekolah kampung yang ada orang tua-tua. Jadi anak-anak dia orang tu semua dah besar, tak ada anak-anak kecil sangat. Jadi budak dalam satu kelas tu lebih kurang 25 orang macam tu lah secara purata. Dan untuk PBD tu pula sebenarnya saya walaupun saya selalu keluar, saya tak ada kat sekolah, tapi sebenarnya saya masih berhubung dengan pelajar saya melalui grup WhatsApp. Sebab tu setiap kelas yang saya ajar, saya akan ada grup WhatsApp yang mana kalau ada tugasan ke apa ke, semua saya pakai WhatsApp tu untuk saya punya orang kata apa, platform perhubungan lah dengan anak murid saya. So saya rasa saya tak ada masalah lah. Dan satu lagi cikgu, mungkin satu benda yang saya rasa boleh cikgu orang kata apa, pertimbangkan bila dengar yang saya buat dengan pelajar saya ni. Sebab pelajar saya ni memang saya dah latih untuk orang kata apa, saya dah uruskan dia orang dulu cara belajar dia. Maksudnya bila dia orang belajar dengan saya ni, saya dah uruskan dulu, saya dah ajar ini cara belajar dengan Cikgu Helmi. So memang dia tak ada masalah lah. Sebab tu pelajar saya walaupun saya tinggalkan sekolah, saya masih boleh bagi tugasan yang saya kata okey balik nanti saya nak tengok ada video. Dia orang siapkan video dalam bentuk slide ke apa, jadi bila datang ke kelas terus kita boleh jalan je. Okey Cikgu Helmi Okey, soalan seterusnya, apakah cabaran yang cikgu hadapi terutamanya berkaitan murid, contohnya disebabkan masalah yang berpunca daripada luar bilik darjah, dan bagaimana cikgu memainkan peranan untuk mengatasinya? Yang depan tu sikit Cikgu Aman. Okey, apakah cabaran yang cikgu hadapi terutamanya berkaitan murid, contohnya disebabkan masalah yang berpunca daripada luar bilik darjah? Oh, okey. Saya cerita dengan cikgu sikit lah latar belakang budak saya di Jerlun ni. Sebenarnya dia sekolah kampung dan majoriti sebenarnya budak-budak anak murid saya ni memang under B40. Kalau ikut APDM sekolah tu sebenarnya hanya 9 orang ataupun 10 orang saja daripada 400 orang tu yang yang bukan B40. Yang lain tu semua B40. Maksudnya budak-budak memang anak-anak nelayan, anak-anak petani. So dia punya cabaran dia yang pertama memang betul lah sebab dia datang daripada keluarga yang susah, keluarga yang nelayan, petani ni. Kadang-kadang dia bukannya nak sekolah sangat. Dia tak ada orang kata apa? Tak ada sumber inspirasi langsung siapa yang berjaya. Dia tahu dia habis sekolah, lepas tu dia nak pergi kerja, itu je. Dan dia kerja pun dia tak ada target kerja nak jadi doktor ke, kerja nak jadi, dia akan target kerja-kerja biasa yang dia boleh fikir. Itu saja. Dan cabaran utama sebenarnya di sekolah saya ataupun di sekitar sekolah kami tu adalah ketum. Air ketum. So dia memang itulah cabaran dia. Budak-budak tu sangat mudah terdedah dengan ketum-ketum tu. Okay. Dan kalau macam budak-budak pun bila dia datang sekolah memang boleh nampak lah rasa rendah diri. Masa mula-mula saya sampai situ kan, orang kata apa, masa datang tu dengan tidur saja kat sekolah, memang tak minat nak belajar. Tapi saya nampak benda tu macam common kat mana-mana kat Malaysia pun sama aja kan. Tapi itulah sebenarnya yang saya alami di Jerlun tu. Dan macam mana nak biarkan dia tu tertarik nak belajar, nak datang ke sekolah. Memang betul, saya setuju salah satu dia adalah dia suka belajar. Macam mana nak suka belajar? Suka belajar dengan cara dia sendiri terlibat dengan pembelajaran. Maksudnya
kita selama ni kita suka mengajar dengan cara kita belajar. Kita jarang bagi perhatian kepada cara murid belajar. Itu dia. Jadi Helmi, masa kita agak terhad. Jadi kena siapa tanya soalan kena cepat sikit. Kita ada lagi 15 minit saja. Alright. Ada lagi soalan? Tak dengar suara saya. Ada lagi soalan Cikgu Aman? Okey, Cikgu Helmi sambung balik. Okey, sekejap. Ada satu soalan ni. Saya nampak menarik. Berapa lama cikgu ambil masa untuk ubah budaya murid cikgu? Contoh dalam pembelajaran online, flip classroom dan bila ada kekangan, kata budak-budak tak dapat akses internet semua. Okey, terima kasih cikgu. Yang pertama, biasanya pelajar kalau belajar dengan saya akan bagi tempoh 1 bulan hingga 2 bulan untuk dia transform cara dia belajar. Maksudnya dalam tempoh 2 bulan pertama tu saya akan train dulu budak ini cara belajar dengan Cikgu Helmi. Maknanya you kena alert, you kena dalam kelas, you kena pandai buat group, you kena pergi pandai fikir sendiri mana nak start. Itu saya bagi tempoh peralihan 2 bulan dulu sebenarnya. Kemudian dari masa yang ke semasa saya akan keep in touch dengan dia orang dalam group WhatsApp tu. So dari situ yang sebenarnya saya tengok banyak guru juga buat. Cuma kadang-kadang kita tak ada tindakan. Maksudnya kita kata kita suruh budak buat tapi kita tak follow up. Sebenarnya benda-benda macam tu yang membantu sebenarnya budak saya tu untuk dia alert. Okey, Cikgu Helmi bila cakap macam ni memang Cikgu Helmi nak esok. So itu yang kita kena develop dari masa ke semasa. Dan tugasan tu bergantung kepada tahap budak cikgu lah. Macam budak saya nampak okey, saya mula-mula saya bagi benda yang mudah. Kemudian kita upkan benda tu sampai ke tahap yang dia sendiri boleh masuk, dia sendiri boleh buat video tanpa bayangkan dia tak belajar apa benda tu, dia boleh pergi buat semua di orang kata apa, dengan kawan-kawan dia dekat luar. Maknanya tapi benda tu perlukan proses lah. Kita kena sabar sikit sebab kalau tidak kita tak dapat hasil yang macam tu lah. Sebelum dia nak bergerak menjadi pelajar yang independen tu. Saya pun ambil masa. Macam yang buat video tu sebenarnya pelajar saya bila dia dah naik form 4 dah naik. Sebenarnya kalau saya rasa betul-betul nak cantik 2 tahun tu memang elok lah. 2 tahun memang kita akan dapat pelajar yang memang betul dia boleh buat benda-benda yang dia tahap dia create sendiri benda tu. Okey, satu lagi soalan. Macam mana Cikgu Helmi membahagikan masa antara peribadi dengan kerja? Yang ini saya susah nak jawab lah. Tapi saya rasa macam saya sebenarnya kalau saya balik ke rumah memang saya tak sentuh langsung benda kerja. Itu yang saya punya konsep bekerja ni. Saya work, orang kata apa, ialah keseimbangan dalam kita bekerja dan juga kita hidup kat dunia ni kan sebagai manusia ni. Pada saya punya style memang saya balik ke rumah saya tak sentuh ataupun saya tak tengok, sangat minimum lah saya tengok benda-benda kerja ni. Jadi seboleh mungkin saya cuba siapkan benda tu kat sekolah ataupun kalau tak sempat saya yang penting pada saya kemahiran untuk multitasking tu. Guru-guru kita kena boleh buat satu perkara, banyak perkara dalam satu masa. Dan satu lagi adalah work smart. Ramai daripada guru kita dia tak work smart. Maksudnya dia buat kerja, dia fokus dekat benda-benda aksesori tu sampai benda tu jadi membebankan dia balik. Sedangkan sebenarnya kita boleh terus fokus saja. Apa objektif sebenarnya kita nak buat satu-satu perkara tu. So kita mesti clear dalam kepala apa yang kita nak dapat daripada situ. So aksesori tu boleh tolak tepi. Okey, satu lagi, macam mana nak atasi masalah jika ada parent over expecting? Oh, yang itu kalau daripada segi konteks budak saya ni tak ada lah sangat sebab dia pun anak-anak kampung kan. Jadi macam mak ayah dia pun memang berharap kepada cikgu yang nak expose anak dia tu kepada benda apa. Tapi itu pada saya adalah macam mana? Saya rasa mungkin saya setujulah dengan soalan tu. Sebenarnya memang ibu bapa zaman sekarang ni dia lebih expectation tu very high tapi dia punya contribution tu very low.
Maksudnya dia memang dia expect sangat melampau-lampau dengan anak dia, tapi dia berharap banyak benda yang cikgu buat untuk anak dia, tapi dia sendiri pun tak nak contribute banyak kepada cikgu kan. Saya rasa kena handle betul-betul lah. Mungkin cikgu boleh orang kata cikgu boleh macam cari kesepakatan lah. Maknanya sekurang-kurangnya mak ayah tu dia tahu anak dia tu macam mana. So saya rasa good communication tu penting lah. Cikgu Helmi, ya saya. mengenai PBD tadi, pentadbiran bilik darjah, apa pandangan cikgu kepada semua guru-guru lain yang mengatakan kalau buat PBD tak cukup masa? Okey, terima kasih. So sebenarnya saya rasa isu pasal PBD ni dia sama je dengan isu PAK 21 lah. Maksudnya kita punya mindset kita, kalau saya buat aktiviti automatik saya orang kata buang masa, saya terlebih masa. Tapi sebenarnya betul ke benda yang kita buat tu, maksudnya perkara yang kita buat tu betul ke? Maksudnya pentaksiran yang kita buat tu betul ke yang sampai dia jadi macam tu? Macam saya tengok untuk kes PAK 21, saya bagi bahasa yang lebih mudah lah, saya cerita untuk kes aktiviti. Kebanyakan guru dia salah konsep pasal PAK 21, menyebabkan last kali dia rasa benda tu menyusahkan. Tapi sebenarnya dia sendiri yang kurang faham lah, kurang jelas tentang PAK tu. So sama juga dengan yang PBD tu, pada saya kalau betul dia faham konsep PBD tu, saya rasa tak akan menjadi benda yang membebankan dia lah. So cadangan saya, kita study dulu betul-betul apa-apa benda baharu, PBD ke, PAK 21 ke, benda-benda baharu lah yang kita rasa kita tak ni, kita study dulu bagi betul, lepas tu baru kita orang kata apa, buat dengan ni lah. Okey. Okey, yang satu ni dia kata kelas dia ada 23 orang. Setakat ni saya bagi tugasan dekat Google Classroom atau WhatsApp. Hanya 23 yang jawab. Yang selebihnya macam mana nak buat? Saya rasa yang itu ikut kreativiti cikgu lah. Macam pada saya pun bila saya buat flip classroom dengan budak-budak saya pun, bukannya semua yang tengok, bukannya semua yang respon. Tapi itu atas kreativiti kita handle benda tu selepas tu lah. Maksudnya macam saya, kalau masa mula-mula tu saya sampai suruh budak, sampai minta budak senaraikan. Siapa yang dah tengok video, okey, tik. Tapi bila dah lama kelamaan dah jadi budaya, budak saya dah boleh tengok sendiri. So saya kata okey, tak apa, datang ke sekolah baru kita test. Dan kat situ yang saya kata tadi, ikut kreativiti cikgu, macam mana cikgu nak uruskan isu tu lah. Dan saya rasa dia boleh jadi berbeza lah kan, mengikut budak kita dan tahap dia orang macam mana kan. Tapi ketegasan terhadap murid tu saya rasa perlulah ketegasan tu. Kalau kita cakap nak hukum, kita kena hukum. Kalau kita cakap kita nak denda, kena denda pada saya. Okey, Cikgu Helmi, ni ada soalan sikit. Sumber cikgu buat inovasi dari mana ya? Macam mana? Okey, soalan dia, Cikgu Zahra. Soalan saya, sumber cikgu buat inovasi dari mana ya? Okey. Kalau saya sebenarnya cikgu, bila itu yang saya kata tadi, iaitu kalau cikgu tengok benda-benda inovasi yang saya buat untuk saya, sebenarnya hanya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran saya je. Maksudnya budak tak ada benda rujuk, jadi saya buat blog. Budak saya malas nak membaca buku teks bila nak buat eksperimen, jadi saya buat flip classroom, saya buat video, benda macam tu cikgu. Yang penting adalah bila kita buat inovasi tu adalah nak menyelesaikan masalah kita dalam bilik darjah. Bukannya duk fikir, bukannya kita create isu supaya kita ada inovasi. Tapi biarlah benda tu menyelesaikan masalah kita. Kita ajar budak mengajar mengira 1 sampai 10 tak reti-reti. Jadi kita create satu benda. So bagi saya sumber ataupun inovasi tu datang daripada kita punya, kalau macam saya punya inspirasi tu datang daripada aktiviti pemulihan yang saya buat dengan pelajar saya.
Okey, soalan satu ni untuk subjek sains, aktiviti hands-on atau subjek lain lah juga, adakah cikgu sediakan kebanyakan bahan untuk practical activity atau assign murid untuk bawa? Macam mana kalau tak ada komitmen? Okey. Macam dia soalan yang kata hands on apa semua ni sebenarnya berbalik kepada yang pertama tadi, iaitu macam mana kita membudayakan lah. Maksudnya macam mana pelajar masa awal pun sebenarnya pelajar saya memang dia tak boleh juga kita pesan suruh bawa itu, dia tak bawa ini dia tak bawa, kertas warna tak bawa, itu tak bawa. Jadi cara yang pertama adalah kita budayakan dia dulu. So nak bagi dia biasa. So peringkat awal tu memang saya sediakan dulu bahan, memang pakai kos saya sebenarnya. Saya anggap itu sebagai satu investment saya kepada anak-anak murid saya, dan memang betul bila kita invest benda yang macam tu pada peringkat awal, nanti selepas dia dah dibiasakan dengan benda-benda tu, maka dia memang tak ada masalah. Bila pelajar tengok kebersamaan tu, saya suka konsep kebersamaan. Maksudnya kalau kita suruh pelajar buat buat poster. So kita bagilah, mungkin kita bagi sikit, okey saya contribute mounting board ni untuk kamu. Jadi bila dia ada rasa kebersamaan tu, barulah dia akan bagi lebih dan dia akan sanggup bagi lebih, dan lebih mudah nak diurus lah kalau pada saya. Okey okey, untuk pengantar semua, kita ada lagi lebih kurang 5 minit sebelum sesi kita ni selesai. Okey, jika ada nak tanya soalan, saya bagi satu lagi soalan. Selepas tu saya akan letakkan satu borang dan juga kod untuk cikgu-cikgu dapatkan sijil untuk sesi webinar kita untuk hari ini. Boleh tanya soalan ni kalau ada siapa yang nak tanya soalan? Rasanya boleh wrap up kot. Dah tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita tamatkan sesi di sini. Terima kasih Cikgu Helmi kerana sudi menjadi kita punya penceramah jemputan. Bagi tepukan sikit Cikgu Helmi Wah. Saya tepukkan. Saya tolong tepuk. Tepuk. Orang ramai. Tepuk ramai-ramai. Tepuk.